Yang akan kita bawakan ini berkenaan dengan satu acara yang akan bakal berlangsung ni, iaitu Maulid Festival. Maulid Fest, dan ada kaitannya mengambil sukut baik Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita ni masih lagi dalam bulan Rabiul Awal dan kita ada dua tetamu ketika ini. Apabila kita mendengarkan tentang Maulid Fest, Fest itu merupakan festival. Betul. Dan nyata orang satu perayaan. Satu perayaan. Kenapa Maulid Fest itu bahasa Inggeris, jadi ini festival Maulid. Jadi kita akan mengetengahkan dua tetamu undangan kita ni tentang akan membicarakan tentang Maulid Fest ini, iaitu Yang Mulia Awang Safwan bin Haji Muhammad. Beliau merupakan pegawai eksekutif Sparks.co Sdn Bhd, dan juga Dayangku Hajah Haslina Suryani binti Pengiran Haji Piut, Ketua Bahagian Penapisan dan Pameran Pusat Dakwah Islamiah selaku Setiausaha Bersama. Amat kita ucapkan selamat datang kepada kedua tetamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang yang berbeza peranan. Satu daripada Sparks dan satu daripada Pusat Dakwah Islamiah ditemukan menjadi Maulid Fest. Jadi Anita yang kita ni kan dengar ni peranan masing-masing dalam mengendalikan satu festival yang akan sesuatu yang baru dan akan ditunggu-tunggu insya-Allah dengan orang-orang kita di negara kita, di negara Brunei Darussalam. Iya, dan kita mulakan daripada Yang Mulia Puan Dayangku Hajah Haslina Suryani ataupun kita mulakan daripada Yang Mulia Tuan Awang Safwan bin Haji Muhammad sebetulnya iaitu pegawai eksekutif Sparks.co Sdn Bhd. Apa sebenarnya ni Maulid Fest ini? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadinya Maulid Fest sebagai kita katakan tadi, yakni pertemuan antara dua agensi yang kadang-kadang kita kan terfikir macam aing sama minyak tetapi ini mesti ditemukan. Jadi akan menjadi pencantuman yang sememangnya akan ganjil tetapi menarik. Insya-Allah nanti. Jadinya kami mengadakan Maulid Fest ataupun dikenali sebagai Maulid Fest 1442 Hijrah ini. Ianya akan ada sebuah expo bazar lah sebenarnya. Jadinya ada pelbagai vendor-vendor tempatan menjual jual-jualan masing-masing. Tapi sambil itu ada juga aktiviti-aktiviti menarik yang akan diadakan oleh Pusat Dakwah Islamiah. Jadinya ini collaboration lah. Okay. Jadi kami kerjasama yang positif dan agaknya ini satu perkara yang mungkin baru yang baru pernah diadakan dan baru pernah saya mendengarkan kalau di Brunei lah baru pernah terjadi tentang kolaborasi ini dan ini adalah sesuatu yang amat menarik sekali. Jadi mungkin dapat dijelaskan lagi secara lebih lanjut macam mana mekanismenya, apa cara-caranya dan di manakah ia diadakan dan sebagainya. Okey, so jadinya untuk acara ini konsep dan pengurusan acara adalah dari bahagian Sparks.co. Jadi tapi kandungan aktiviti-aktiviti seperti pameran, pertandingan qasidah, semuanya akan diuruskan oleh Pusat Dakwah Islamiah. Dan itulah ianya akan bukan sahaja expo untuk menjual barang-barangan dari vendor-vendor tempatan, tapi kami bekerjasama untuk tolong mengajar dan memberi ilmu kepada orang awam juga. Jadi di mana ni sebetulnya dan bila acara ini diadakan? Acara ini akan diadakan di Airport Mall Brakas. Ianya akan bermula pada hari esok, iaitu hari Khamis, 26 hari bulan Rabiul Awal 1442 Hijrah bersamaan dengan 12 November 2020. Sampai hari Ahad 29 Rabiul Awal 1442 Hijrah bersamaan dengan 15 November 2020. Acaranya akan bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kecuali pada hari Jumaat, ianya akan tutup dari pukul 12 tengah hari sampai 2 petang.
Ya. Jadi ini akan mengambil tempat di Airport Mall Brakas selama 4 hari ya. Maulid Fest 1442 Hijrah yang akan berlangsung ni nanti, iaitu bermula daripada 12 November esok. Hari Khamis. Sehingga 15 hari bulan November hari Ahad ya. Jadi sebetulnya siapakah yang menganjurkan acara Maulid Fest ini? Sebenarnya ini dianjur bersama. Bukannya satu sahaja. Sparksco kami menyediakan tempat dan lokasi yang ada kemah. Jadinya ianya bertema seperti berada di negara Timur Tengah. Ada konsepnya ni. Ada. Dari mana sebetulnya ideanya timbul ni, bapa mengikuti konsep ni? Kita ni bagaikan ala-ala di luar 1001 Nights, malam gitu orang. Ya. Jadi macam mana dia? Macam mana boleh timbul rasanya idea untuk? Salah satu idenya datang daripada kan masa ni kami susahkan belayar keluar negara. Betul. Jadinya daripada orang lain belayar keluar negara, jadinya datang saja ke Airport Mall untuk datang menikmati dan menghayati suasana Timur Tengah. Kalau dari segi persiapan ataupun persediaan untuk menyiapkan ni, mungkin mengambil masa berapa lama ni sebetulnya dari persiapan ataupun persediaan? Lebih dari sebulan, lebih dari sebulan persediaannya. Saya sudah terbayang-bayang ni. Terbayang ni agaknya. Sudah ada ruang imajinasi saya ini sudah melampau. Apabila saya membayangkan tentang konsep Timur Tengah, konsep adanya bazar. Kalau dikatakan tu ketaninya tu orang pernah juga kali melihat tu. Kalaupun Indah pernah belayar ke sana, tetapi dokumentari mungkin ke Dubai, ke mana. Kalau tani naik haji ke Makkah dan sebagainya, ada beberapa suk ataupun beberapa gerai-gerai, kedai-kedai, beberapa segmen dan segmen-segmen jualan tersebut. Ini yang paling menarik yang saya suka tentang ini ialah ada ruang yang diusahakan oleh pusat dakwah Islamiah tentang pameran tersebut. Jadi mungkin dapat diceritakan sedikit ni Puan. Ceritakan sedikit. Macam mana ni? Apa ni pamerannya di sana? Melihat ada jubah berjual di sana, kurma berjual di sini, jamu di sana tiba-tiba ada. Tapi tiba-tiba ada cerita. Tiba-tiba ada pameran. Tiba-tiba ada pertandingan, aktiviti lain. Mungkin dapat diceritakan serba sedikit Puan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih. InsyaAllah di sepanjang Fest Maulid itu nanti, Pusat Dakwah akan membuat aktiviti sampingan tu. InsyaAllah ada 4 aktiviti sampingan. Yang pertama pameran mengenai dengan bahan-bahan terbitan yang bercanggah dengan agama Islam, dan juga berbagai bentuk bahan terbitan yang boleh mendatangkan kerosakan akidah lah. Itu di antaranya lah. Ia dibukakan setiap hari secara percuma lah. Mendidik benar sebenarnya. Selain itu juga akan diadakan sesi mari bercerita. Sesi mari bercerita akan dikendalikan oleh dai-dai bertauliah Majlis Agama Islam. Diadakan disampaikan dalam 2 bahasa lah, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Ianya berkisar mengenai dengan sirah nabawiyah, iaitu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepribadian baginda. Selain itu juga kisah-kisah para sahabat bersama baginda. Jadi Puan ini ada pertandingan ataupun seperti forum ataupun ceramah? Tidak. Sesi bercerita ini bukan pertandingan. Ia dibukakan saja kepada muda-mudi khasnya lah dan orang ramai. Macam adakah seperti open mic atau apa? Misalnya adakah di sana disediakan? Jadi macam bersedianya apa kongsikan tentang kisah Nabi. Jadi naik tentu ke atas pentas lepas satu bercakap. Cuma tu betul? Tidak. Ia macam persembahan daripada dai-dai. Orang ramai cuma yang sudah datang. Direncanakan. Orang ramai cuma datang untuk mengikuti
pameran mendengarkan cerita-cerita daripada para dai tersebut. Lagi antaranya apa lagi tu, Puan? Di antara yang ketiga diadakan juga bengkel khat Jawi. Ianya dibuat secara walk-in. Jadi Fakrul boleh juga Mahira untuk mengikuti. Bawa pen sendiri atau macam mana ni? InsyaAllah akan disediakan. Jadi orang ramai boleh mengikuti bengkel tersebut lah ya? InsyaAllah akan dikendalikan oleh Yang Mulia Ustaz Haji Nazir bin Haji Osman yang akan menjadi tenaga pembengkel di dalam yang akan membantu lah tuan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan jadual-jadualan ni? Atur caranya. Macam maksudnya kalau ada bengkel tersebut, misalnya kan orang suka ni kan barang-barang macam ni. Jadi kalau masuknya sesinya daripada pukulan ni sampai pukulan ni saja, hari pukulan ni saja. Jadi macam mana tu pengendalian waktu dan juga siapa cepat dia dapat ke tu atau macam mana? Harus ditelepon ke dulu macam mana? Bengkel tersebut secara walk-in memang ada jadualnya, sebelah petang dan sebelah malam. Petang dibukakan kepada pelajar-pelajar daripada jam 2 hingga 3.25 dan sebelah malam kepada orang ramailah pengunjung dari jam 7 hingga 8.15 lah macam berapa orang tu kapasitinya? InsyaAllah akan pihak penganjur dan juga jawatan kuasa akan menyediakan juga tadi ada masa di COVID juga kan, jadi betul. akan diawasi macam mana penyertaannya. Mesti juga SOP itu katanya jangan lupa. InsyaAllah memang itu yang dia. Tapi apa yang menariknya nanti di penghujung festival nanti sebanyak 3 penyertaan terbaiklah daripada bengkel tersebut akan diberikan hadiah. Okey, jadi bagaimana sekiranya bagi mereka yang memenangi nanti bagaimana ianya akan diumumkan melalui mana tu? InsyaAllah akan dihubungilah melalui pengundian dulu. Melalui disebabkan nanti ada bengkel itu nanti menulis segala nama dan apa kan, jadi daripada sana nanti dihubungilah. Jadi akan berlangsung untuk selama 4 hari lah ya. Setiap hari. Jadi selain daripada aktiviti Mari Bercerita tadi yang telah dikongsikan dan juga aktiviti membuat seni khat ini ya, apa lagi antara aktiviti-aktiviti lain yang akan bakal diisi di dalam festival tersebut? Okey, yang aktiviti selanjutnya pertandingan kasidah dibukakan kepada belia-belia warga negara Brunei Darussalam. Ianya akan dibahagikan kepada 2 bahagian 2 kumpulan, kumpulan lelaki dan perempuan. Pertandingan untuk kumpulan lelaki pada 13 November hari Jumaat dan untuk kumpulan perempuan pada 14 November hari Sabtu. Maksud kita kasidah ni macam pertandingan nasyid atau apa? Berbeza. Berbeza. Tausyih atau macam mana? Apa persamaan perbezaannya? Kasidah ni lebih kepada puji-pujian ilahi yang selalunya dimulakan dengan selawat lah. Jadi berbentuk yang macam itulah, yang berbahasa Arab lah selalu. Macam zikir betul. Ya, betul. Kasidah macam itu kan. Dan dia sudah pun. Nah, kalau sudah dibukakan kepada orang ramai, tapi adakah biasanya ada disediakan untuk penuntut-penuntut sekolah, disediakan untuk institusi-institusi. Jadi adakah macam ada segmen untuk institusi pendidikan dan ada segmen untuk orang ramai? Macam mana? Adakah macam itu pengendaliannya? Tidak, pertandingan ini bukan kepada orang ramai, kepada belia. Memang ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya mesti belia. Mempunyai perwatakan menarik. Kepada belia yang berumur 15 hingga 40 tahun sahaja. Boleh. Masih berkesempatan ni. Saya boleh. Rakyat negara Brunei Darussalam. Dan ianya bebaslah, ada semestinya orang pelajar-pelajar dan semestinya lah. Siapa saja yang berminat sebenarnya yang menyertai. And then kumpulan itu hendaklah tidak melebihi 10 orang dan tidak boleh bercampur kumpulan lelaki dan perempuan. Saya pasti sudah pun ada orang-orangnya ni yang sudah pun apply, mendaftar sebetulnya. Pasal adakah yang dimulakan besok dimulakan, tapi kasidah ni bila dimulakan? Adakah setiap hari diadakan ataupun macam mana? Tidak, bermula hari Jumaat 13 untuk kumpulan lelaki. Tapi sebenarnya dimaklumi memang ada sudah yang sudah ada yang mendaftar tapi masih ada ruanglah untuk orang ramai yang ingin mengikuti.
khasnya belia-belia, bolehlah terus 13 masih untuk boleh lagi lah ya. boleh. 14 untuk perempuan. Ini macam-macam ni aktivitinya. Dan bukan saja aktiviti-aktiviti yang berunsurkan seni, tetapi ada seni khat, bukan saja seni khat, tetapi pameran untuk minda ketani jua untuk mengetahui secara lebih lanjut lagi tentang apakah yang biasanya dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiyah. Jadi mungkin berbalik ke tadi kepada pihak SPAK sendiri ya. Tentang pengendalian suk-suk ini, vendor-vendor ini. Kriterianya macam mana? Vendor-vendornya masa ni sudah ada yang menyertai sudah. Jadinya nanti macam-macam jenis jualan yang ada tu merangkumi makanan, pakaian Islamik, sejadah dan banyak lagi. Dan juga yang menyertai dalam sebagai vendor-vendor adalah beberapa vendor yang datang dari program konsortium mualaf, iaitu sebuah grup di bawah pusat dakwah, betul? Yang mungkin dapat dikomen secara lebih lanjut lagi. Mualaf adalah gabungan usahawan mualaf di bawah bahagian pembangunan mualaf. Memang alhamdulillah masa ni terdapat beberapa vendors lah yang di bawah bahagian ini. Kita tahu ada banyak vendors ni, tapi dapatlah jadikan sebagai satu mental map untuk saya berapa orang, berapa vendors yang menyertai dan apa jenis-jenis vendorsnya, makanan, pakaian atau macam mana? Mungkin dapat dikongsikan ni. InsyaAllah lebih daripada 30 vendors. Oh, banyak. Dan memenuhi ruangan di bawah tu, dapat jadinya kalau berminat sila datang dan menyaksikan sendiri. Saya sebenarnya berminat untuk datang ke sana dan menyerap suasana Timur Tengah itu. Tapi ada mungkin anak-anak buah misalnya, mereka ingin mengikuti pertandingan ini. Macam mana caranya untuk mengikuti pertandingan? Rujukan macam mana? Ada Instagram atau email atau nombor talian? Pertandingan tadi yang kasidah tu, pertandingan kasidah. Bolehlah meng-email terus ke alamat email pkb.kheu@gmail.com dengan menyertakan nama kumpulan, nama ketua kumpulan, senarai ahli kumpulan dan juga kasidah yang akan disampaikanlah. Nasyid pilihan ataupun kasidah tersebut harusnya bertemakan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Maulud Fest kan? Apatah lagi. Dan juga kalau misalnya bis kita ingin menamakan kumpulan, jangan menamakan kumpulan bis kita dengan nama-nama glamour-glamour yang macam mana? Bersesuaian dengan temanya, At-taqwakah, cematukah. Mungkin dapat kita kongsikan poster mengenai dengan Maulid Fest ini, mungkin dapat kita kongsikan dari Kaca TV. Mungkin dapat disaksikan sekarang pada 26 sehingga 29 Rabiul Awal 1442 Hijrah bersamaan dengan 12 sehingga 15 November 2020 yang akan mengambil tempat di The Airport Mall Brakas. Jadi seperti yang dinyatakan di sana, ada persembahan dan peraduan qasidah, pameran dan sesi mari bercerita dan banyak lagi. Jadi di sana ada hashtagnya Maulid Fest 1442 Hijrah. Jangan lupa juga kepada bis kita yang mengikuti kelas seni khat ini, 3 peserta persembahan atau tulisan tangan yang terbaik. Kalau saya indah tu, tulisan tangan saya ni macam tulisan doktor, tapi dibagi rezeki untuk jadi presenter pagi saja. Tapi jadi doktor indah, tapi tulisan macam doktor pulang tu. Jadi pengendali ada seni khat ni ialah kadang-kadang daripada cara tadi mengendalikan tangan ketani itu sebenarnya. Dan 3 seni khat yang terbaik, hasil yang terbaik akan dibagi hadiah.
Rahsia kah masih hadiahnya? Rahsia. Atau semua kan semua je tuan berahsia ni. Tapi penonton kita ni kadang-kadang ingin tahu juga, tetapi tapi menariklah hadiahnya lah. Insya-Allah menarik. Menariklah hadiahnya. Jadi sebenarnya supaya kita ni supaya kita ni penonton-penonton kita ni pun berkunjung lah ya. Berkunjung. Esok ya, bermula pada esok. Dan mungkin daripada Muhammad Sofian, Awang Sofian ni. Safwan. Awang Sofian. Safwan. Ya. Okey, mungkin bagi mereka yang ingin mengetahui maklumat lebih lanjut mengenai dengan acara yang bakal berlangsungan ni, mungkin melalui daripada laman Instagram ataupun Facebook, bagaimana sekiranya? Jadinya untuk makluman lanjut, orang ramai boleh pergi ke Instagram Sparksco, iaitu @sparksco_bn. Okay. Ya. Dan juga boleh pergi Instagram Pusat Dakwah Islamiah, iaitu @pdi_kheu. Itu untuk Instagram. Tapi kalau ada beberapa orang yang mau telefon, boleh juga boleh menghubungi talian hotline Sparksco di 8212 828. Ini mungkin antara kita ini saja, penonton kita ini jangan tahu target pengunjung macam mana ni. Dalam 4 hari ini target pengunjung macam mana? Apa yang kita mau targetkan, visi bis kita, dan juga apa matlamat bis kita bagi misal kata saya datang ke sana, apa yang akan saya rasakan setelah keluar daripada Airport Mall itu. Okey, selain menghayati suasana Timur Tengah tu, insya-Allah orang ramai boleh juga bermanfaat, menambah ilmu dan pengetahuan. Betul. Yang sebaik-baiknya itulah dan sebaik-baiknya supaya bis kita yang di mana saja ada mengikuti Rampai Pagi kali ini ada satu festival yang julung-julung kali bagi saya genre ini genre ini bukan saya lagu genre festival pun ada genre-nya, iaitu genre Maulid Fest. Ada berkaitan tentang bukan saya mempromosi, iaitu mendidik ketani secara lebih terperinci dan mendalam lagi tentang agama Islam. Bukan itu saja, it's all about interaksi juga. Ketani berinteraksi melalui mari bercerita, kasidah, seni khat dan sebagainya, dan juga dapat jual beli di sana. Kalau jual beli di sana, abang pulang tu yang menjual ketani lah yang balik. Tetapi juga ingat, bis kita datang ke Maulid Fest. Jadi the Maulid Fest, paradigma ketanian itu mesti Islami, jangan membazir. Itu sahaja. Jangan membazir. Datang sana beli apa yang ketani perlukan sahaja. Betul. Jadi sekali lagi mungkin Puan Ajah dapat berkongsi syarat-syarat bagi orang yang penonton ketani yang berminat untuk menyertai pertandingan qasidah ni. Mungkin sekali lagi dapat dikongsikan dan bagaimana cara-caranya untuk mereka mendaftar. Selaginya masih boleh lagi kan mendaftar bagi mereka? Mungkin dapat sekali lagi dikongsikan. Bagi orang ramai dan juga para belia yang ingin mengikuti pertandingan qasidah tersebut, bolehlah. Di antara syarat-syaratnya itu adalah hendaklah belia yang berumur 15 hingga 40 tahun, rakyat negara Darussalam, dan setiap kumpulan hendaklah tidak melebihi daripada 10 orang. Dan hanya gendang darbuk sahaja dibenarkan sebagai darbuk sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti di dalam qasidah perkenaan, dan hanya terhad kepada penyertaan hanya terhad kepada 10 kumpulan sahaja. Jadi siapa-siapa dia dapat 5 kumpulan lelaki dan 5 kumpulan Jadi anda kira daripada apa-apa pelbagai institusinya maupun institusi kesendirian ataupun daripada institusi sekolah dan sebagainya. Jadi it's an open kategori. Dan juga sekali lagi tadi, belia-belia yang berminat bolehlah terus melayari meng-email alamat email pkb.kheu@gmail.com dengan menyertakan nama kumpulan, nama ketua kumpulan, juga tajuk qasidah yang akan disampaikan. Alhamdulillah. Dan juga senarai ahli-ahli yang ikut serta.
Ya, dan apa namanya ni, bertemakan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang telah pun dinyatakan di sini. Dan kepada apa ni, Tuan Awang Safwan, jadi memang banyak antaranya acara-acara yang telah pun disediakan oleh daripada pihak Sparksco. Jadi apa sebetulnya apa perbezaan acara-acara yang sebelum ini dengan acara yang buat kali pertamanya diadakan ini? Okey, yang memberikan sungguh keunikannya adalah ianya akan seluruhnya bertema Timur Tengah. Jadi selain daripada kemah-kemah Bedouin dan yang nampak di poster tu ya tahu soalnya tu Ya, sudah tu. Ya. Gambarannya sudah tu. Ya. Gambarannya sudah tu. Nanti saya datang sana mempromot pakai Instagram. Jangan lupa hashtag. Jangan lupa hashtag lah. Hashtagnya apa? Nanti yang bis kita akan lihat, saksikan yang apa di poster tu, insyaAllah akan digambarkan macam itu tahu soalnya betul ya. Dengan adanya kemah dan sebagainya. Pohonnya memang agak berbeza, dan bagi Auda yang mungkin mengambil gambar ataupun video di kawasan tersebut, Auda bolehlah mengongsikan hashtag bis kita. Ada hashtagnya kan? Ada hashtagnya kan? Yang arah poster. Apa hashtagnya? Maulid Fest. Ada juga hashtagnya. Hashtagnya Maulid Fest. Hotline-nya macam mana? Hotline untuk kalau ada pertanyaan sahaja. Kalau untuk pertanyaan saja. Pertanyaan tentang apa-apa. Tapi dapat menghubungi melalui Instagram kan tu? Boleh juga, boleh ya. DM ya? Melalui DM ya? Bukan pulang apa tu, mesti ditanya berkali-kali. Karena kadang-kadang orang mengikuti ini baru dia akan mengikuti orang ini kan. Ada hashtagnya iaitu Maulid Fest. Dan mungkin itu saja kali yang dikongsikan. Hotline-nya ialah 8212 828. Nice number. 8212 828. Itu hotline-nya yang kita dikongsikan, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita ini. Dan ada apa yang ditambah lagi ya? Okey. Ribuan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, iaitu Yang Mulia Tuan Awang Safwan bin Haji Muhammad, Pegawai Eksekutif Sparks.co Senyap Berhad, dan juga Yang Mulia Puan Dayangku Hajah Haslina Suryani binti Pangeran Haji Piot. Beliau merupakan Ketua Bahagian Penepisan dan Pameran Pusat Dakwah Islamiah selaku setiausaha bersama bagi acara Maulid Festival. Assalamualaikum. InsyaAllah kita doakan berjalan dengan lancar. Amin. Dan diberi dokongan dan juga sokongan daripada orang-orang kita ni ya. Kalau bukan kita ni siapa lagi? Jadi kita ni bantu kita ni.